Bahasa Arab, orang Arab dia tak guna perkataan ziarah. Ziarah ni untuk orang sihat. Orang Arab bila nak pergi ziarah orang sakit, dia panggil iyadah. Ain, ya, alif, dal dan juga ta marbutah. Tuan-tuan, kalau kita ni kira ziarah lah. Ziarah ni orang sakit pun ziarah, orang sihat pun ziarah. Maka tibai dua-dua. Tu bahasa Melayu, tak ada masalah. Orang dah bahasa kita. Tapi bahasa Arab, dia ziarah orang sihat, iyadah adalah untuk orang yang sakit. Jadi bila kita ziarah orang sakit, dia ada adab-adab dia. Jaga baik-baik tuan-tuan. Bila pergi ziarah orang sakit, adab yang paling penting adalah jangan lama. Kadang-kadang kita ni ziarah terlampau lama tuan-tuan. Jangan lama. Melainkan kalau dia yang suruh kita duduk lama, tak apa. Ziarah takat padannya tuan-tuan. Takat padannya. Takat-takat yang kita rasa selesa kalau kita sakit. Kalau kita duduk kat tempat dia, kita rasa fasa ni cukup untuk aku berangkat dah. Jangan duduk sembang lama-lama tuan-tuan. Kadang-kadang sembang ni tak bermau. Dah mungkin lama tak jumpa kan. Tapi padalah kawan tu sakit. Sembang takat padan. Melainkan kalau dia tu yang benarkan kita duduk, tak apa. Yang kedua, biar dia cakap banyak, jangan kita yang cakap banyak. Kadang-kadang kita yang cakap banyak, kawan tu duduk sakit ke? Dah tanya pergi ziarah orang sakit, tanya sakit ke tak sakit? Sakit lah. Tuan-tuan, maka kita ni kena fahamlah bila mana kita ziarah orang sakit. Dan sakit juga ada sakit yang tidak dibenarkan untuk kita ziarah lah. Antara sakit yang tak boleh kita pergi ziarah adalah sakit yang berjangkit. Sakit yang berjangkit. Kan COVID-19 pergi ziarah. Aku nak ziarah boleh tak? Aku kena COVID ni, tak apalah aku nak pergi ziarah. Yang tu tak perlulah kita pergi ziarah tuan-tuan. Akan memudaratkan diri kita. Ataupun kawan tu sakit kepala. Tuan-tuan, dalam kitab sebut sakit kepala juga antara sakit yang tak perlu kita pergi ziarah. Habis dia sakit kepala baru kita pergi. Pasal orang sakit kepala ni tuan-tuan, dia tak mau cakap dan tak mau dengar orang cakap. Kena bebel pula tuan-tuan, dunyut kepala, tiba-tiba kita duk sembang dengan dia sembang dengan kita, migraine pula tuan-tuan. Jangan duk cari pasal orang sakit kepala ni memang tak mau diziarahi. Pening tuan-tuan, sakit. Kemudian sakit pun sakit gigi pun sama lah tuan-tuan. Sakit gigi, duk sakit gigi berdenyut. Yang kawan ni, loh, sakit gigi lah. Tu dia lah, makan cokolek minyak hangat. Dia ni sakit. Sakit boleh. Jaga. Sakit tuan-tuan, sakit gigi ni. Maka ini di antara penyakit yang tak perlulah kita ziarah. Boleh tuan-tuan. Selain daripada itu, maka kita pergi ziarah dan bantulah takat mana yang boleh kita bantu, kerana itulah adab yang disyorkan oleh Islam kita tuan-tuan. Baik. Dan yang terakhir pada malam ni, wa idza mata fattabi'hu. Dan apabila kita mendengar adanya kematian, maka hendaklah kita iringi akan jenazah tersebut. Maka bila ada orang meninggal tuan-tuan, maka jadikan sebagai satu tabiat kita untuk kita pergi ziarah tuan-tuan. Sama ada kita kenal ataupun tak kenal, maka kalau ada daripada kalangan khairah kita meninggal, pilah semayang jenazah dia tuan-tuan. Pasal kita sendiri pun kalau tanya diri kita, bila aku mati nanti ni, agak-agak aku nak orang sikit ke semayang, ramai semayang. Tu ya tuan-tuan, kita tanya diri kita, kalau aku mati nanti ni, aku nak orang ramai-ramai semayang kat aku ke, ataupun sikit ya orang semayang kat aku? Kita nak ramai tuan-tuan. Jadi kalau kita nak ramai, kita lah ketika mana kita sehat, kita kena ada buat langkah tersebut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan hadirkan manusia yang tak tahu siapa dia ni. Tiba-tiba bila dengar kematian kita, ramai orang mai solatkan jenazah kita. Jadi kita tanam azam, bila dengar kematian ada masa semayang dulu tuan-tuan. Semayang bukan lama mana pun, 4 kali takbir ya. Sat sangat semayang pun. Ni dok tuan-tuan, kadang-kadang orang buat lepas daripada waktu isyak. Ni kalut tuan-tuan. Padahal anak kadir sendiri. Saya duk ngajak, saya tahu lah tuan-tuan, kadang-kadang ada jemaah meninggal tuan-tuan. Bila mana habis, kita pun habis puasa, habis kuliah awal ni, pengurusi berita dah, ustaz malam ni ada jenazah, minta habis awal. Tak apa lah, dengar azan saya berhenti, jangan risau. Pasal kita nak bagi laluan, orang ramai boleh semayang. Ni kita dah berhenti tuan-tuan, habis semayang isyak. Bukan lama mana pun, dah habis bagi salam, semua baca doa sikit ya pun. Tok Imam pun baca sat ya, nak bagi laluan. Ni doa tuan-tuan. Bila mana dah habis usung jenazah ni, berpusu-pusu orang keluar. Na'udzubillah, saya geleng kepala tuan-tuan. Mudah-mudahan ada urusan lah. Harap-harap lagu tu lah, sangka baik kita ada urusan lah. Tapi kalau balik dekat tengok bola tuan-tuan, padahal seri aku kan tuan-tuan. Buat apa padahal boleh tengok replay ke apa kan. Ni saja tuan-tuan, sedih. Saya sedih. Padahal anak karya, sama-sama anak karya. Kita jangan jadi lagu tu. Ramai-ramailah kita untuk solatkan jenazah. Pasal siapa yang semayang, man shalla ala janazah falahu qirat. Siapa yang sembahyang solat jenazah, Allah Ta'ala akan bagi pahala 1 qirat.
Satu qirat macam mana tuan-tuan? Satu qirat umpama satu bukit Uhud. Siapa biasa pergi bukit Uhud, dia tahulah besar bukit Uhud lebih kurang 6 ke 7 kilometer keluasan dia tuan-tuan, panjang dia lebih kurang. Bayangkan pahala besar tu tuan-tuan, kerana kita hanya solat 4 kali takbir untuk kita solat jenazah, maka pahala Allah Ta'ala bagi yang sangat luar biasa. Dan siapa yang iringi sampailah dia dikebumikan, ditanamkan, maka Allah Ta'ala bagi lagi satu qirat, maka dapatlah 2 qirat. Maka tuan-tuan, itulah pahala berganda yang Allah Ta'ala bagi. Dan kalau kita faham konsep pahala, sebab apa Allah Ta'ala bagi ganjaran pahala yang cukup besar bagi orang yang solat jenazah, pasal apa? Duk fikir balik, banyak lagi amalan, tapi taklah sebesar sangat seperti mana yang disebut dalam hadis Nabi bila mana kita semayang dan juga iring jenazah. Tapi pasal apa Allah Ta'ala bagi besar pahala? Tidak lain dan tak bukan, Allah Ta'ala nak bagikan kepada kita pengajaran dan juga kesedaran bahawa kematian tu tak lama lagi hanglah akan duduk di dalam keranda ni. Oi tuan-tuan, bila semayang depan jenazah ni, tak jadi nak buat jahat, no? Tak jadi terus nak buat jahat, baru fikir nak buat jahat ya. Tengok balik jenazah, kalau aku mati ni, amalan aku takat ni mampu aku bertemu Allah. Takut terus tuan-tuan. Bawa pula pergi sampai kubur, duduk dalam kubur, tak boleh nak bangun dah. Duduk dalam kubur ni, bila malaikat tanya ni, agak-agak aku boleh jawab, tak boleh jawab. Aku akan minta pada Allah, biarlah aku kembali ke dunia. Maksudnya tak boleh. Maka kita akan fikir lagu tu, tak berani nak buat jahat. Sebab itulah pahala besar pasal Allah Ta'ala nak suruh kita buat, agar senantiasa tiap-tiap hari ataupun berulang-ulang kali kita ingat akan kematian. Kerana orang yang ingat akan kematian, itulah akan terputusnya segala lazat, kelazatan dunia yang penuh dengan fana ini.